Salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan jawapan dalam modul yang berkaitan dengan pemindahan elektron. So, kali ini cikgu akan guna jawapan belajar ya. Okey. Kemudian cikgu komen. Okey, so you akan dapat tahu bagaimana ya markah diberi dalam SPM. Okey, kita lihat jawapannya. Kita nak lihat soalan yang ada pada muka surat 4. Okey, muka surat 4 ini sebenarnya kamu boleh rujuk kepada buku teks untuk bahagian ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Tapi yang atas ini adalah berkaitan dengan tindak balas yang melibatkan dua bahan kimia di mana kita sudah bincangkan sebelum ini ya. Sebelum ini memang kita sudah bincangkan. Okey, so kamu lihat di sini. Okey. Kalium iodida, kita guna larutan kalium iodida ya. So, yang ini kita tahu ya, kalium iodida kita sebab dia dalam pair. So, kita kena tulislah ion-ion yang ada. So, kita akan pilih ion ini. Memang cikgu sudah tegaskan and then dalam lesson yang sebelum ini. So, cikgu sudah bagi tahu kan. Kalau dia pilih ion iodida, ini panggil ion iodida ya. So, dia akan menjadi iodin. Okey, lepas itu, kamu sudah tahu, ya, you ingat ya, yang ini akan wujud sebagai molekul 2 atom. So, 2 ini maksudnya kita akan ambil apa yang kita sudah study sebelum ini. Okey, ini. Okey, so akhirnya dia jadi iodin. Ya, jadi iodin. So, proses ini kita dapati nombor pengoksidaannya berubah dari negatif 1 kepada 0. Okey, kita lihat garis nombor. Ya, negatif 1 kepada 0. Negatif 1 kepada 0. Ya, so ini adalah pengoksidaan. So, pengoksidaan dia mesti tolak elektron. So, dia mesti buang elektron. So, buang. Okey, ini cikgu ulang di sini saja. Yang selepas itu, semua yang wujud sebagai molekul 2 atom itu, kamu akan guna cara yang sama. Okey, 2 atom maksudnya kita akan buat kerja kasar. Ya, buat kerja kasar. Okey, kita dapat ini 2 kali. Okey, kemudian ini ada tanda negatif ya. Okey, tak jelas. Okey, tak apa. Cikgu tulis dia dengan jelas. So, kita dapati ini ialah I minus. Okey. Ion tulis balik. Okey. Kemudian tulis kuantiti dia. Okey. Melepaskan 2 elektron menjadinya. Neutral dengan neutral akan gabung menjadi 2 atom. Okey. Cikgu kata ini yang original. Ya, ini yang original. So, dalam SPM, kita tak boleh ada tanda negatif ini. So, tanda negatif ini kita mesti bawa ke sini. Okey, dalam SPM, setengah persamaan untuk pengoksidaan ini, kamu ingat ya, tolak 2 elektron itu mesti tulis di sebelah sini. Okey. Kemudian untuk larutan di sebelah sini, kita akan pecahkan kepada ion-ionnya. Okey, ini ialah kalium dikromat. Okey, cikgu silap lagi ya, dikromat. Dikromat maksudnya Cr2O7 2-. So, kita dapati ion ini akan dipilih. Seperti mana cikgu sudah explain lesson sebelum ini mesti tukar menjadi ion kromium 3. So, warna ini ialah jingga, ini adalah warna hijau. So, kita seimbangkan, dia adalah, sini ada 7O. Ya, 7O kita tulis 7H2O. Okay. So,
ada 14 hidrogen ini kita akan seimbangkan di sebelah sini wujud sebagai ion hidrogen sebanyak 14. Okay, ingat ya. And then Cr2 ini ada 2, so di sini kita mesti seimbangkan 2. So, daripada apa yang kita sudah study, yang chromium di depan sini ya, chromium di depan sini adalah positif 6. So, nombor pengoksidaannya adalah berubah daripada positif 6 menjadi positif 3. Dia turun. So, turun adalah penurunan, and then dia mesti terima elektron. Okay. So, penurunan dia mesti terima elektron. Ya, kita dapati satu kromium dia terima 3. Sebab kita tengok perbezaan di sini ya. Perbezaan di sini adalah 3. So, dia terima 3. Tapi, oleh kerana dia ada 2 kromium, so dia mesti terima 6. Okay, so inilah ambil masa hafal and hafal. 1 hari tak jadi, 2 hari, 3 hari macam tu. Okay, lepas itu dia mau setengah persamaan. Okay, so setengah persamaan maksudnya kita akan transfer ini tak boleh ada kerja kasar. Sini mesti hanya jawapan yang betul dalam ruangan itu. So you kerja kasar you kena conteng di tempat lain. Okay, so I know. You nak dapatkan persamaan ion keseluruhan ini, kamu kena tarap 3 supaya elektronnya menjadi 6. Tapi jangan tunjuk di sini. Sini hanya jawapan yang macam ini. Okay, ini kita tulis dengan betul. Okay. Lepas itu, now baru kita buat. Okay. It's up to you. Kalau you punya elektron you nak kekalkan di sini pun tak ada problem supaya memang kamu tahu kiri dan kanan boleh sama-sama kita patahkan. Actually, you kena buat lah. Okay, you see ya, macam mana cikgu hafal ya. Every time I do it like this. Sudah tulis ini, saya mesti tulis ion chromium 3. Sebanyak 2. Okay, kemudian cikgu seimbangkan molekul air dia. 7H2O. Tengok, dia boleh hafal dengan senang saja. Okey, 7 hidrogen ini tarap 2, dia akan menjadi 14 ion hidrogen. Okey, of course, sebagai basic kita tahu ya, perubahan nombor pengoksidan positif 6 kepada positif 3. Terima 3. So, ada 2 chromium, so dia terima 6. So, you kena buat kerja kasar macam ini di tempat lain. Okay, so untuk case ini, kita dapati elektron ini 2, ini 6, so kamu kena tarap 3. So, bila you tarap 3, kita letak di depan. Letak di depan. So, saya dapati ya, actually answer kamu, you jangan silap tau, sebab dia sangat senang you buat mistake punya jawapan untuk bab ini. So, kita tarap 3, maksudnya ini akan jadi 6. Okay, kita check, is it 6? Yes, 6. So, ini, you tarap 3, iodine is 3. 3. So, 3I2. So, ini kita tarap 3, dia jadi 6. So, 6 dengan 6 ini kita akan patahkan. Nah, kita patahkan. So, apa saja yang di depan anak panah. Di depan anak panah maksudnya ini. Jangan silap ya. Ini dia di depan anak panah. Tulis di depan. Kemudian yang di belakang ini. Okay, tulis di belakang. Macam inilah. So, dapati actually kamu salin bulat saja daripada your setengah persamaan. Semua jawapan kamu datang daripada setengah persamaan. So, ini dialah. Okay. Okay, ini ejen pengoksidaan, ejen penurunan ini. Okay, kita dapati ejen pengoksidaan, cikgu sentiasa buat kerja kasar macam ni punya. Kalau ejen pengoksidaan, maksudnya dia mesti mengalami proses penurunan. Okay, kalau penurunan, apa dia buat? Oh, persamaannya, dia mesti terima elektron.
mesti terima. So, you tengok semua dia terima tak? So, ini tak ada elektron, terima elektron mesti salah. Dia mesti plus 2E. Ini ya, okay, depan ini betul tak? Okay, actually ini menunjukkan kawan kamu faham. Dia tahu air bromin, dia ambil Br. So, akhirnya dia jadi Br minus. Ini ialah kerja kasar yang bagus. Very good one. Okay, so klorin dia jadi ini. Okay, kemudian kamu seimbangkan seperti apa yang saya tunjuk sebelum ini. So, ini memang betul untuk dua ini. Okay, now kita tengok ini mengapa salah ya. Ini sebenarnya kamu sudah gabungkan ion ini dengan satu bahan kimia yang lain. Sebenarnya ini adalah persamaan ion keseluruhan. And then keseluruhan ini saya pun tak tahu you salin dari mana sebab ini dia tak bagi. Tiba-tiba why you choose this. So tak boleh lah. So now kita lihat ya. Okay, so ini ialah ferrum 3 klorida. Ferrum 3 klorida maksudnya yang ini dia melibatkan ion ferrum 3 dengan ion klorida. So cikgu kata ya, kalau bahan kimia macam ini kan, dalam ini satu unsur sahaja. Satu unsur sahaja. Dia akan menjadikan agen pengoksidan ataupun agen penurunan. So, ferrum 3 mesti pilih ferrum 3. So, ferrum 3 dia mesti jadi ferrum 2. Okay? So, ferrum 3 selepas dia tindak balas dia jadi ferrum 2. Okay, dari sini kita dapati nombor pengoksidaannya adalah berkurang. Berkurang mestilah penurunan. Penurunan dia mesti terima elektron. So, jawapannya is ini. So, yang lain itu salah. So, ini dikatakan persamaan setengah. Persamaan setengah dia mesti ada buang elektron ataupun terima elektron. So, yang ini hidrogen peroksida ini ya. So, actually saya tak mau confuse kamu. Actually dia susah sikit. Ini kamu kena ambil nombor pengoksidaan untuk hidrogen. Hidrogen. You cuba buat. You dapati nombor pengoksidaannya mesti berkurang. So, actually nasihat cikgu is, ini not so popular in your syllabus and then dia level tinggi sikit sebab untuk level SPM kita hanya belajar ya. Oksida, nombor pengoksidanya mesti negative 2 minus. Ini ialah high level punya. Pergi ke matric, pergi ke foundation, pergi ke university, you study ini. Okay. So, if you want to explore, tak apalah, you boleh try. Yeah. Okay. So, now kita masuk ke agen penurunan. Every time. Ya, agen penurunan saya akan tulis di tepi. Dia akan mengalami proses pengoksidaan. Ini cara dia. So, dia akan mengalami pengoksidaan. So, pengoksidaan dia mesti buang elektron. Okay, kalau buang elektron, kamu boleh mula dengan kerja kasar. Kemudian di sini kamu mestilah bawa elektron itu ke sini. Sebab you tengok bromida ya. Kawan anda tulis di sini. So, untuk dia jadi ini, dia mesti buang satu elektron. Tapi dia 2V atom. So, you kena ambil satu lagi. So, yang neutral ini 2 tulis di bawah. Yang lain ini dia tulis di depan. Okay. Ini cikgu panggil dia sebagai kerja kasar. Kerja kasar. Okay. So, kerja kasar ini, okay. Memang macam ini yang betul lah. So, you kena bawa ke sini. Semasa kamu nak tulis jawapan untuk SPM ya. Minus tolak elektron ini mesti pindah ke sini. Jadi terima. Okay. Kemudian zinc dia mesti jadi ion zinc. Nombor pengoksidaannya bertambah. Okay. Bertambah mestilah pengoksidaan. So, dia mesti buang. So, buang 2 lah. So, ini. Ini pun cikgu bagi ini, dia memang level tinggi sikit. So, kalau you dapat satu soalan yang guna ini punya, cikgu boleh jelaskan. So, itu kita cuba
individu. Yang penting cikgu kata yang kawan buat ini, sini ada 3, sini ada 2. Ini mesti bagi faham dulu. Okay, if you sudah faham semua ini, you nak pergi ke level yang lebih tinggi ini, okay, you boleh jumpa saya kalau tak faham. Okay. Okay, now kita lihat muka surat 10. Yang 10 ini sebenarnya adalah penukaran antara ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 ataupun sebaliknya. Kita dapati ferrum 2 to ferrum 3 ini nombor pengoksidaannya bertambah. So, bertambah dia mestilah pengoksidaan. So, tak payah hafal punya. Waktu exam, kamu baru buat. Okay. Untuk sebaliknya, bila ini, kita mula jawab soalan dengan Fe3+ dulu. Kalau dia tukar menjadi ion ferrum 2, maksudnya nombor pengoksidannya berkurang. So, berkurang ini mestilah penurunan. Okay, so macam mana saya tahu? Fe sudah tukar menjadi Fe3. Fe3 sudah tukar menjadi Fe2+. Macam mana kita tahu? Tengok pemerhatian. Pemerhatian dia bagi tahu kamu, warna hijau tukar menjadi kuning. Okey, kuning boleh, warna perang boleh sebab dia tak cukup pekat dia dalam warna kuning lah. Okey, kita faham lah. Kuning maksudnya ion ferrum 3. Okey, sentiasa ingat. Nampak ferrum 2, ferrum 3, ion dia, mesti hafal warna dia. Okay, dia guna perang, sometimes dia guna kuning pun okey. Okay, macam ni. Maksudnya, untuk ini, cepat-cepat ya, saya akan, okay, your jawapan pemerhatian. Ingat ya, for SPM, ataupun sejak you masuk ke primary ya, sampai ke sekarang, your PT3 atau apa, even though you tak ambil lah, tapi you ada ambil sains kan, you mesti tahu, inference mesti jawab rujuk kepada pemerhatian. Means, you nak jelaskan pemerhatian yang dia bagi itu. Maksudnya, yang ini dia hanya fokus kepada bahan ini saja. Bahan ini saja. Dia tak sebut ini, warna ungu tukar menjadi tak. So, untuk soalan ini, kita hanya fokus kepada ferrum 2 ataupun ferrum 3. Okay. Kemudian ini, ferrum 3 klorida, dia tindak balas dengan sebut zinc. Dia kata, warna kuning larutan ferrum 3 klorida bertukar menjadi hijau. So, saya sudah tahulah. Kalau saya dapat ayat ini, saya akan buat kerja kasar. Okay, dia tukar menjadi hijau. Maksudnya final ini mesti ferrum 2. Ini pula daripada ferrum 2, of course kita sini memang ada ferrum 2. Cikgu kata kalau yang pair punya, kamu mesti pilih. Okay, pengalaman kita tahu mesti pilih ferrum 2. Ini pula kita mesti ambil ini ferrum 3 klorida. So, untuk pasangan ini, kamu mestilah ambil ferrum 3. Okay. So, dia kata apa? Ferrum warna hijau tukar menjadi kuning. Maksudnya, ferrum 2 menjadi ferrum 3. Oh, cukuplah kalau tahu ini. Okay, now apa you tulis? Ini adalah proses pengoksidaan. Sebab nombor pengoksidaannya berubah dari positif 2 menjadi positif 3. Bertambah. Bawah ini adalah proses penurunan. So, penurunan. So, sebab nombor pengoksidaannya berubah dari positif 3 menjadi positif 2. Okay. So, senang sajalah kita rujuk kepada sini. Okay. Pengoksidaan dia mesti buang. Ini kerja kasar ya. Penurunan dia mesti terima. Settle. Okay, now kita jawab. How to jawab? Nak tulis ayat kan? So, cikgu kata nak jelaskan apa yang berlaku. Kita hanya translate. Menterjemahkan persamaan setengah ini kepada ayat.
Okay, so ion ferrum 2 dioksidakan sebab dia pengoksidan. So, you tulis dioksidakan. Dioksidakan. Okay, kalau you tak nak, you tulis membuang 1 elektron. Mana-mana satu pun sama maksud. Membuang 1 elektron maksudnya dioksidakan. Okay. Menjadi, dia bukan kepada lah. Okay, ini actually sudah salah. Menjadi ataupun membentuk. Membentuk ion ferrum 3. So, dia mesti ada perkataan ion di sini. Dia mesti ada perkataan ion. So, setengah bersamaan. Kali ini original punya. Kita tak nak. Sebab ini adalah jawapan untuk SPM. So, kita akan tulis jawapan kita. So, skip. Pergi ke anak panah. Fe3 plus E. Ini maksud dia. Jangan ambil partner dia, sulfat apa terjadi, pergi fikir sampai otak pun pecah. Ya, sebenarnya dia senang saja. Cikgu kata satu bahan kimia yang ada pair macam ini punya, you pecahkannya kepada ion dia and then you make decision, dia pilih apa. Daripada pengalaman kita tahu, ini unsur peralihan. And then, daripada pemerhatian di sini, dia bagi tahu yang bertindak balas adalah ion ferrum 2. That's why I kata, dalam soalan SPM memang dia sokong dengan info yang mencukupi. Info yang mencukupi. Okay. Now kita tengok sini. Warna kuning I know already. Mesti ion ferrum 3. Okay. So, ion ferrum 3 diturunkan. Okay. You boleh guna diturunkan. Penurunan. Memang you sudah tahu. Okay. Kalau tidak, tak nak. So, you boleh tulis menerima 1 elektron. Sama dengan apa yang kamu tulis dalam your persamaan setengah. Okay, then membentuk ion. Oh, dia sudah ada ion. Saya tak nampak sini. Okay, membentuk. Kita betulkan. Membentuk ion ferrum 2. So, betul lah. Membentuk ion ferrum 2. So, ini tak betul. Ini adalah persamaan keseluruhan pun salah juga. Sebab tindak balasnya bukan tindak balas dengan klorida. Yang redox ini, yang ferrum 3 ini adalah bertindak balas dengan zinc. Ini dua bahan yang bertindak balas. So, ini memang salah. Jangan pergi kacau dia ini. Ini ya, maksudnya tidak terlibat dalam tindak balas. So, what is your setengah bersamaan? Penurunan. Penurunan means you have to show dia menerima elektron. So, ini dia lah. So, just put your answer ini. So, please mesti buat pembetulan dan fahamkan apa yang kita bincangkan ini. Ya. Okay, seterusnya kita lihat yang ini adalah muka surat 11 ya. So yang 3 soalan tadi bukan muka surat 4 muka surat 10 itu adalah rediman ya. So actually kalau saya dapat belajar yang lebih macam ni, saya dapati dia baru berkesan. My pengajaran baru berkesan, your pembelajaran baru berkesan. Ya. So, kita tengok yang ini. Okay. So, sebelah sini, kamu lihatlah. So, maksudnya, tengok ya. Ini bahan, dia bahan tidak balas. Bromin. Ya, bromin means Br2. Br2. Ini maksudnya bromin. Bila you tengok ferrum 2 sulfat ini, you mesti tulis dia macam ini. Yes, you have to pecahkannya kepada ion-ionnya. Kemudian pilih salah satu yang akan bertindak balas. Ferrum 2 mesti kita pilihkan. So ferrum 2. So your kawan pun pilih ferrum 2. Okay. Ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3. Ferrum 3 pengoksidaan. Buang elektron. So dia buat kerja kasar ini. Okay, good.
kerja kasar. Mesti kena ada kerja kasar. Tak ada kerja kasar, you cannot do one. You mesti transfer dia kat tempat yang salah. Mesti I guarantee kamu. Okay? Kemudian kita tulis, ya, bromin adalah neutral. So, dia tulis bromin di depan. Bromin mesti membentuk ion bromida. So, nombor pengoksidaannya berubah dari kosong menjadi negatif 1. Penurunan. Kerja kasar macam ini mesti ada. Okay? Ini adalah 2B atom. Neutral punya mesti jadi 2B. So, penurunan mesti terima elektron. So, kita cek. Pengoksidaan. You sudah buat kerja kasar kan? Pengoksidaan. So, transfer ini ke bawah. Yes. Bila you transfer, tolak E. Mesti bawa ke sebelah sini jadi plus E. Itu ialah waktu you nak jawab soalan. Ini ialah kerja kasar. Okay, penurunan. Yes, kita transfer. Nah, penurunan you sudah buat kerja kasar. Okay, so mai. Lepas itu, ini ialah apa dia? Keseluruhan kita akan buat macam ni lah. I tunjuk satu saja sebab yang lain you boleh buat sendiri lah. Okay, ini kita letak dia sebagai persamaan 1. Okay, kemudian kita ambil bromin. Okay, plus 2E akan menghasilkan ion bromida. Okay, so kita ada persamaan 2. So we check the electron, seimbang tak? You see, every soalan dia sama saja. Dia sama saja. So apa kita buat? Ya, kita dapati dia memang tak seimbang. So ini you tarap 2. You tarap 2. Dia setiap satu soalan adalah sama ya kelas. You tak ada alasan kata, okay, you cannot do. You have to try to do it. Okay. So, tarap 2, cikgu letak 2 di depan. Cikgu kata 2 mesti tulis di depan. So, macam ini saja. Lepas itu, elektron ini kita cancel. Salin lah. Depan punya tulis di depan lah. Salin bulat-bulat saja. 2 plus. Macam ni. So, dia tak akan salah punya. Okay, now kita lihat ya. Ejen pengoksidaan mestilah bahan yang mengalami penurunan. Ini opposite punya ya. Dia opposite. Penurunan. Ejen pengoksidaan. So, bromin. Betul lah. Bromin. So, biasanya saya ikut nama bahan kimia dia. Air bromin. Okay. Ejen penurunan is benda ini kan. Apa nama benda ini? Ikut nama yang ada dalam soalan dia. So, Ferrum 2. Ferrum 2 betul. Tapi you jangan lupa ya. Yang kita tulis dia ini ada charge. So, you kena tulis perkataan ion. Ini saya tak bagi tick lah. Ya. Sebab for ion, you tak sebut ion memang tak ada markah. Bromin okay. Dia tutup mata air. Tak ada kesan sangat. Tapi ion sangat-sangat penting. Dia mesti ada perkataan ion. Kalau dia ada charge. Okay. Now, kita teruskan dengan contoh 2. Contoh 2, you see, kawan dia memang buat dengan jelas. Chlorine, Cl2. Yes. Cl jadi ion chlorida. Kosong kepada negatif 1 penurunan. So, we check penurunan. Ya, tulis penurunan. Penurunan mesti terima elektron. Terima. Okay, di sini, nah ini ada pair. Kena tulis ion-ion dia. Kemudian kita pilih ion iodida. Kalium dia sangat-sangat stable punya. Dia tak terlibat dalam tindak balas redox. You boleh hafal lah ini. So, dia pilih ion iodida. Ion mesti jadi iodine. Neutral. So, negatif 1 ke 0 adalah pengoksidaan. So, dia tolak. Ada kerja kasar pula. Ini kerja kasar. Tolak 2E. So, when you isi ini, tolak 2 ini mesti jadi tambah 2E. Okay, betul. 2E dengan 2E sama banyak. Gabung saja. Salin bulat-bulat ya.
Kalau you hilang satu tanda negatif macam ini pun, you akan dapat markah kosong. Even though yang lain semua betul tau. Salah juga. So, okay, kita lihat. Ejen pengoksidan mestilah yang menunjukkan penurunan. Okay, klorin betul. Air klorin ini masih betul. Okay, now. Namakan ejen penurunan. Okay, ejen penurunannya lah benda ini kan. Cikgu kata, kalau dia seperti ion, nama dia sama dengan bahan kimia yang dia bagi. Nama dia tak payah hafal. Ion iodida. So, ini memang salah. Dia dipanggil ion. Ionnya sebab dia ada charge. Yang ini apa nama dia? Ikut ini. Iodida. Iodida. Kalau you tulis iodine, iodine lah belakang ini. Ini dipanggil iodine. Never mind. Kita ada banyak lagi sub topik pasal halogen ion halida ini. Akhirnya you akan study daripada apa yang you sudah cuba. You ingat ya, you hanya dapat study sesuatu, faham sesuatu selepas you cuba buat. You tak cuba, you tak boleh punya exam, you akan salah sini, salah sana. Akhirnya markah semua tak dapat. 10 markah pun tak boleh dapat. Sebab silap. Okay. So, lepas itu kita teruskan dengan ini. Kita boleh guna tube U ini. Okay, memang dia buat semua kerja kasar di sini. Okay, ferrum 2 sulfat. Dia sama dengan 2 contoh di depan. Cuma kita tulis. So, dia ada petakan ini. Tengok. Tolak E. Tolak terminal negatif. So, you put S as terminal negatif. Ini dia lah how you're going to study. Okay. So, di sini, kalau kita tulis persamaan dia terima elektron. Simbol positif. So, terminal positif. So, ini dia. R. So, tulis R. Sama juga untuk inilah. So, ada tolak. Dia mesti terminal negatif. So, ini actually adalah contoh di depan. So, cikgu sudah bagi tahu menulis persamaan setengah adalah sangat-sangat penting. Bahagian mana ataupun bahan mana satu buang elektron, mana satu terima elektron. Dia menentukan semua jawapan yang lain. Ya, itu sangat penting ya. Untuk jawab soalan dalam bab ini, ya, you mesti ada basic. Mengena pastikan 2 bahan. Ya, 2 unsur. Ya, mana satu buang elektron, mana satu terima elektron. So, itu dia lah. Okay, so kita lihat yang, I think ini yang last one already. Ya, ini last one already. Samalah tengok. Ini pair. Cikgu sentiasa ingatkan. Ferrum 3 klorida is in pair. So, tulis. Ferrum 3 klorida. So, jangan kacau ini. Dia tak terlibat. Abaikan dia. Abaikan dia. Ferrum 3. Ya, dia suruh bulatkan pula. Suruh bulat. So, ferrum 3 mesti jadi ferrum 2. Ion ferrum 2. So, nombor pengoksidaannya berkurang. So, penurunan. Gain elektron. Ini dia. So, kita sudah tahu gain elektron mestilah penurunan. So, ini betul. Jangan silap. One by one you transfer. Okay, kemudian kita lihat satu bahan lagi. Dia mesti satu bahan sini tindak balas dengan satu di sini tau. Dia tak boleh dua-dua pun datang daripada satu bahan yang sama. Okay, konsep ini sangat-sangat penting. Redox dia mesti bahan A buang, bahan B terima. Ataupun sebaliknya. Okay. So, untuk zinc, Zn, sebut zinc ini, kamu kena tahu lah dia mesti Zn. Okay, neutral. Okay, zinc dia mesti jadi ion zinc. So, kosong kepada positif 2 pengoksidaan. Sebab nombor pengoksidaannya bertambah. So, pengoksidaan dia mesti buang. Ini kerja kasar dia. So, ini kerja, ini untuk SPM. So, SPM. Elektron sudah pindah ke sebelah sini. Tengok sini. Okay. So, lepas itu dia guna cara yang sama. Persamaan 1, persamaan 2.
Pasal ini kita perlu taraf 2 supaya bilangan elektronnya jadi sama. Akhirnya saling bulat-bulat. So, ini pun sama juga. Okay. Come. Ejen pengoksidaan kita mesti rujuk kepada penurunan. Ini jangan silap lah. Penurunan. Ferrum 3. Ada cas. Ada cas. Ferrum 3. Bagi dalam soalan. Ferrum 3. Ingat. Dia mesti ada perkataan ion di depan. Ion di depan. So, namakan ejen penurunan. Penurunan ini mesti rujuk kepada proses pengoksidaan. Pengoksidaan. Tengok pengoksidaan. So, zinc. Senang lah. So, semua soalan macam ni. Okay. So, untuk hari ni, ya, Friday, 1st of April ni, okay, cikgu bagi you satu set soalan. Itu you kena buat. Either you salin dalam your A4, your buku your buku latihan, ataupun you print out. Okay, siapa yang sudah siap, you scan. Scan lebih baik lah. Kalau PDF file saya lagi senang, saya tak payah cut and apa ni. Okay, so PDF saya nak mark and then saya nak jelaskan macam ni sebelum kamu balik ke sekolah. So, esok guna masa cikgu sudah tengok slide ini, ya, bukan, sudah tengok video ini, cuba dengan latihan yang cikgu bagi. Itu memang uji pemahaman anda. Okay, you boleh hantar ya. Okay. Hantar macam ni sangat jelas. So, bila cikgu nak display, saya nak share dengan kawan semua, jadi jelas. Okay. Okay, ini hari ini macam habislah untuk perbincangan ini. So, terima kasih.